Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Syukur alhamdulillah dengan izinnya dapat kita mengadakan forum perdana kita pada malam ini untuk kita mengumpas isu-isu cabaran dan inovasi terhadap noise barrier di negara kita. Sebelum itu saya perkenalkan diri saya, Wan Muhammad Burhan bin Muhammad Zulkifli, moderator kita pada malam ini. Seterusnya saya perkenalkan panel-panel kita. Yang pertama adalah Saudara Ahmad Kamal Hafiz bin Abdul Aziz yang nampak bersemangat untuk forum pada malam ini. Seterusnya panel kedua kita adalah Saudara Muhammad Aiman bin Muhammad Atarabushi yang nampak segak dan senyum pada awal-awal forum kita pada malam ini. Dan panel ketiga kita adalah Muhammad Shazlan bin Mat Yunus yang sentiasa handsome dan nampak bergaya di situ. Okey, tajuk forum kita pada malam ini adalah noise barrier. Noise barrier adalah salah satu kemajuan yang terdapat di negara kita. Oleh itu, kita minta Saudara Ahmad Kamal Hafiz untuk memberi penerangan lebih lanjut tentang noise barrier. Dipersilakan. Okey, terima kasih Wan Muhammad Burhan. Okey, untuk noise barrier ni, noise barrier adalah salah satu teknologi hijau yang mana teknologi hijau ni dia mementingkan environment, persekitaran dan mengurangkan impak terhadap manusia sekeliling. So apa tu noise barrier? Macam kita selalu tengok noise barrier ni ada dekat highway, dekat lebuh raya. Yang dekat tepi tu mana adalah macam penghadang, macam dinding. Okey, noise barrier ni adalah salah satu produk untuk pengasingan bunyi. Di mana bunyi-bunyi dekat lebuh raya tu dia takkan masuk ke keluar, takkan pergi keluar. So bunyinya hanya ada dekat highway tersebut. Dan noise barrier ni lebih dia macam, kalau kita tengok dia adalah sebuah dinding dan sangat membantu lah untuk kalau kita ada rumah dekat tepi-tepi tu dia akan buang lah dia punya rasa discomfort, kalau rasa tak selesa sebab bunyi. So noise barrier ni dia tolong untuk mengurangkan bunyi-bunyi tersebut. Yang paling penting saya cakap tadi, benda ni adalah salah satu green technology di mana benda ni dia mementingkan environmental, persekitaran dan mengurangkan impak terhadap manusia. Itu lah daripada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Ahmad Kamal Hafiz. Satu penerangan yang baik yang dapat menambahkan ilmu pengetahuan kepada kita terhadap penggunaan noise barrier di negara kita. Sama-sama. Penggunaan noise barrier juga memberi masalah kepada penduduk yang berdekatan dengan lebuh raya. Oleh itu, kita minta Saudara Aiman untuk memberi penerangan lebih lanjut tentang isu-isu yang hangat diperkatakan. Dipersilakan. Terima kasih kepada Tuan Moderator. Baiklah, seperti yang panel kita sebelum ni Kamal cakap, yang fungsi noise barrier ni adalah untuk mengawal bunyi trafik daripada highway. So, ini bermaksud noise barrier ni dia hanya kurangkan bunyi tu, bukan sepenuhnya menghapuskan bunyi tu. Sebab seperti mana yang kita tahu, bunyi ni dia akan travel dalam bentuk wave, bukannya dalam straight line. So, bila bunyi ni dia jumpa dengan noise barrier, sebahagian daripada bunyi tu dia akan deflected away ataupun serap dalam noise barrier tu. Tetapi masih akan ada lagi sebahagian yang boleh transmit dan deflected melalui dinding tu. So bunyi tu still akan sampai dekat penduduk tu lah. So daripada situasi ni dia akan ada 3 common issue. So isu yang pertama kita dapat tengok di sini, bunyi tu dapat melalui dinding, melalui atas dinding. Sebab kita tengok daripada slide tu, daripada gambar tu, bunyi yang deflected over the wall, dia akan clearly memberi kesan lah kepada orang yang duduk di atas bukit dengan orang yang duduk jauh daripada barrier. So kadang-kadang penduduk dekat situ akan cakap yang bunyi ni lebih kuat daripada biasa. Itu situasi yang pertama. Bagi situasi yang kedua pula,
Noise barrier ni tak berapa efektif bila dalam keadaan cuaca yang tertentu. Sebab mereka dapati penduduk yang duduk jauh daripada barrier, kadang-kadang dia akan dengar suara yang lebih kuat daripada suara biasa. Sebab dia dibawa oleh angin. Kadang bila hujan kan angin kuat, so angin tu boleh bawa bunyi tu dan penduduk yang jauh daripada barrier akan dengar lagi kuat lah. So pentingnya noise barrier tu untuk absorb bunyi tu supaya boleh kurangkan masalah ni. Dan seterusnya kita pergi kepada situasi yang terakhir, iaitu isu yang terakhir ialah penduduk yang duduk dekat kawasan yang terbuka. Bila kawasan terbuka ni antara noise barrier tu akan ada satu gap. So bila gap ni ialah yang akan tingkatkan bunyi tu. Sebab kadang-kadang penduduk yang kat situ dia akan dapati bila noise barrier ni dibina, dia akan dapati lagi bising daripada sebelum ni sebab ada gap dekat situ. Ni dibuktikan daripada Environmental Protection Department yang daripada Hong Kong. Dia orang cakap noise barrier yang bagus, noise barrier yang tidak ada gap. Sebab bila ada gap, dia akan kurangkan performance barrier ni lah. So, tiga isu yang biasa disuarakan penduduk setempat yang ada noise barrier. Terima kasih. Terima kasih kepada saudara Aiman. Satu penerangan yang baik terhadap isu-isu yang hangat diperkatakan di negara kita terhadap penggunaan noise barrier di negara kita. Dengan kehadiran isu-isu ini, sebenarnya dapat membantu pihak-pihak yang bertanggungjawab untuk mengatasinya, dan kita semua berharap agar masalah-masalah ataupun isu-isu yang diketengahkan ini dapat diatasi oleh pihak yang bertanggungjawab. Terima kasih kepada saudara Aiman. Seterusnya, kita persilakan saudara Muhammad Syazlan untuk memberi penerangan terhadap cabaran-cabaran yang dihadapi untuk menggunakan noise barrier ini. Dipersilakan. Okey, terima kasih pada moderator. Okey, saya ingin membincangkan sedikit cabaran dalam pembinaan ini. Yang pertama adalah faktor kos. Kos adalah faktor terpenting untuk membuat struktur ini dibina dengan sempurna. Pemilihan bahan panel dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti dimensi dinding kebisingan, keperluan estetika dan sebagainya. Semua mengenai kos. Walaupun mereka masih dianggap sebagai peralatan jalan raya, harga adalah faktor penentu utama bagi skala projek kebisingan biasa. Okey, yang kedua adalah prestasi jangka masa panjang. Reka bentuk bahan panel dan pembinaan dinding harus memberi ketahanan jangka masa panjang terhadap kesan cuaca, perubahan iklim yang berbeza-beza serta jangka hayat yang panjang dengan penyelenggaraan yang dapat dibaiki dengan cekap atau pada akhir hayat dengan minimum. Prestasi akustik dan konsisten sepanjang hayat perkhidmatan panel juga perlu diutamakan. Ketahanan dan terhadap kemungkinan kesan perubahan iklim mempengaruhi prestasi bunyi dan bunyi akustik dinding. Ia menentu seberapa kerap mereka memerlukan perbaikan atau penggantian. Okey, yang terakhir adalah cabarannya adalah dalam pembuatan penghalang kemisingan ini adalah struktur asas. Struktur asas harus cukup kuat untuk memastikan penduduk dan pengguna jalan raya adalah selamat. Berat bangunan dan beban menegak ini harus disokong oleh asas yang besar. Daya lateral yang dikenakan oleh muatan angin harus disokong oleh asas yang besar. Momen-momen akan dikenakan pada sistem struktur asas adalah sangat tinggi. Momen-momen ini dapat memaksa peningkatan beban menegak pada struktur asas, terutamanya pada cerucuk luar dalam sistem struktur asas. Itu adalah antara cabaran yang dapat saya hujah. Terima kasih. Terima kasih kepada saudara Muhammad Syazlan atas perkongsian serta penerangan terhadap cabaran-cabaran yang dihadapi untuk membina noise barrier ini. Berdasarkan isu dan cabaran yang dibangkitkan, apakah inovasi untuk mengatasi isu-isu yang diutarakan oleh saudara Muhammad Aiman? Sesiapa ahli panel yang ada idea, saya persilakan. Okey, bagi pendapat saya untuk inovasi,
Yang pertama sekali kan masalah dia akan mengganggu, mungkin ada sedikit sebanyak bunyi tu akan mengganggu residensi yang ada dekat sekitar highway tu, dekat noise barrier tu. So mungkin kita boleh ubah dari segi bentuk noise barrier, akan berbentuk segitiga ataupun slope, di mana kalau kita buat benda ni, dia punya bunyi maybe akan dia akan melantun ke udara. So dia takkan ke residensi yang berkaitan. Sebab benda ni mungkin boleh jadi satu masalah, sebab kalau kita buat benda ni tapi ada bunyi juga, so tak ada guna. So salah satu inovasi yang saya boleh cadang adalah dari segi bentuk barrier tersebut, iaitu bentuk slope ataupun segitiga, di mana tapak dia dekat bawah dan mungkin bunyinya akan naik ke atas. Itu saja daripada saya punya idea untuk inovasi. Yang lain-lain, panel lain. Itu merupakan satu idea yang bagus ya. Tapi saya nak tambah sikit. Di mana perkara ni memang saya rasa cadangan yang bagus lah, akan menyelesaikan isu-isu yang ada sebelum ini. Di mana kebanyakan isu-isu tu memerlukan noise barrier dengan penyerapan yang tinggi. Jadi cadangan saya adalah untuk menambah bahan dengan penyerapan yang tinggi pada permukaan noise barrier tu. So dekat noise barrier tu, dia punya lapisan permukaan yang menghadap kepada jalan, kita tambah dengan lapisan bahan yang mempunyai penyerapan yang tinggi. So dengan ini akan ada lebih penyerapan yang tinggi. So bila penyerapan yang tinggi, dia akan kurangkan bunyi-bunyi yang diffracted ataupun transmitted melalui barrier tu. So penduduk akan rasa lebih aman daripada biasa, dan masalah akan walaupun tidak selesai, tetapi sekurang-kurangnya dapat mengurangkan bunyi bising daripada sebelum ini. Itu pendapat saya. Okey, saya nak tambah sikit lah tentang inovasi. Seperti yang kita tahu, dinding-dinding ni adalah berbentuk subjektif, tidak ada color ataupun menarik minat mata lah, orang cakap. Okey, saya nak buat inovasi iaitu dengan membuat tanaman pada sekitar dinding, kerana tumbuhan dapat menyebarkan juga kebisingan sebelum dan sesudah pantulan. Tanaman boleh ditanam di antara jalan dan penghalang. Tanaman juga dapat digunakan sebagai penghalang kebisingan. Walaupun dia dapat menghalang secara minimum, tetapi penduduk dapat melihat kehijauan di sebalik kecenderungan yang tidak menarik minat mata, seperti pengguna jalan raya hanya menampak dinding-dinding sahaja. So ia dapat mengurangkan gangguan kebisingan itu dan dapat menarik perhatian orang juga. Itu sahaja bagi saya. Terima kasih kepada ahli-ahli panel kita yang memberi pendapat atau idea masing-masing terhadap inovasi untuk kita mengatasi isu-isu yang telah diutarakan oleh saudara Muhammad Aiman sebentar tadi. Saya rasa forum kita pada malam ini telah sampai ke penghujungnya. Belum merasa puas untuk kita berkongsi idea serta pendapat terhadap masalah-masalah yang dihadapi terhadap penggunaan noise barrier ini. Oleh itu, dapat saya simpulkan pada malam ini, negara kita amat mementingkan pembangunan selari dengan kemajuan teknologi di negara kita. Noise barrier adalah salah satu benda untuk kita mengurangkan pencemaran bunyi yang telah dilakukan ataupun adalah salah satu dalam senarai kemajuan dalam pengurusan persekitaran. Saya juga akan memberi pendapat atau menghuraikan sedikit kebaikan noise barrier ini. Pertama adalah noise barrier dapat mengurangkan kebisingan lalu lintas terhadap rumah-rumah yang berdekatan dengan lebuh raya. Manakala yang kedua dan terakhirnya adalah
Noise barrier dapat menyenangkan secara estetik dari kedua sisi jalan raya dan pemilik. Oleh itu saja daripada saya. Akhir kali saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada ahli-ahli panel kita yang bersemangat untuk mengadakan forum pada malam ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.